Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video seterusnya ini adalah merupakan video tutorial untuk proses jualan komoditi. Video sebelum ni saya dah tunjukkan cara proses pembelian komoditi daripada petani, dan video ini pula adalah proses jualan komoditi daripada PPK kepada pembeli yang telah kita daftarkan sebelum inilah. Sama juga proses jualan hanya boleh dilakukan oleh kerani projek. So saya log masuk sebagai kerani projek. Sebelum tu kita dah buat pembelian. Kalau kita lihat kat senarai belian ni, kita dah buat pembelian. Sebagai contohnya, saya dah masukkan ada 2 pembelian kat sini, iaitu Cik Abu Bakar dan juga Cik Aminah. Ini maklumat belian daripada Cik Abu dan juga maklumat belian daripada Siti Aminah, iaitu kedua-dua mereka adalah ahli projek. So seterusnya kita akan pergi kepada jualan. Proses jualan adalah berlaku untuk hari yang sama dengan proses belian. So maksudnya andai kata SOP yang sepatutnya pada sebelah pagi tu semua proses belian akan dilakukan, dan sebelah petang akan komoditi-komoditi tersebut akan dihantar kepada pembeli lah. So nanti penetapan harga belian ni akan berdasarkan kepada proses jual beli pada hari yang tersebut. So tetapan harga untuk 5 April ni akan mengambil kira semua proses belian pada 5 April dan juga semua proses jualan pada 5 April tu. So sistem ni akan menggunakan proses pooling harga. Maksudnya purata jualan dan juga belian akan dipuratakan untuk mendapatkan berapa anggaran atau berapa sepatutnya harga yang patut diberikan kepada ahli projek. So andai kata hari 5 April ni berlaku belian dan tiada berlaku jualan pada hari tersebut, maka harga tetapan untuk hari 5 April ni tak akan dapat dilakukan lah. So sepatutnya proses SOP yang patut dipatuhi oleh PPK adalah sekurang-kurangnya PPK kena melakukan belian dan juga jualan pada hari yang sama supaya proses penetapan harga dapat dilakukan. Harap faham apa yang saya maksudkan di situ. So proses seterusnya kita akan pergi kepada proses jualan lah. Sama juga dia ada shortcut kat atas ni, ataupun tuan-tuan boleh pergi kepada daftar jualan menu kat sini, adalah benda yang sama. Dia akan pergi ke halaman yang samalah. Cuma yang penting untuk proses belian ni, untuk proses jualan, tuan-tuan perlulah ada senarai pembeli lah. Sebagai contoh, sebelum ni kita dah daftarkan 2 pembeli kat sini, iaitu satu jenis persendirian, satu juga jenis syarikat. So proses jualan dia sama juga. Tuan-tuan perlu pilih proses jualan tu berlaku kepada pusat pengumpulan yang mana. Sebagai contoh, untuk pusat pengumpulan Kuala Langat, dan pembeli pembeli tu kepada siapa, dan juga tuan-tuan boleh buat pilihan lah. Senarai ni bergantung kepada senarai yang tuan-tuan daftarkan pada halaman pembeli. Sebagai contoh, saya pilih jualan ni, hasil jualan ni adalah dijual kepada Tesco Banting. So tuan-tuan seterusnya hanya perlu klik tambah kat ruangan jualan komoditi ni. Tuan-tuan hanya perlu klik tambah dan pilih
komoditi dan juga grade lah. Contoh grade A, kita menjual 100 kg kepada Tesco Banting ni. So tambah. So dan juga kita menjual grade B kepada Tesco Banting juga 100 kg. Okey, sama juga tuan-tuan boleh kemas kini ataupun tuan-tuan boleh hapuslah. Andai kata bergantung pada kesesuaian ataupun bergantung pada maklumat jualan tuan-tuan. Okey. So seterusnya, sebelum tu saya terangkan dia tidak semestinya satu daftar jualan tu hanya untuk satu komoditi, dia bergantung pada komoditi yang tuan-tuan jual kepada Tesco Banting ni lah. Kalau melibatkan pelbagai komoditi, tuan-tuan hanya perlu pilih komoditi mana sajalah. Jika halia, tuan-tuan boleh tambahlah, bergantung. Okey. Seterusnya pecahan kuantiti mengikut ahli ni. Okey, so bahagian ni merupakan bahagian untuk memudahkan tuan-tuan mengenal pasti untuk jualan ke Tesco Banting ni, komoditi siapa yang terlibat dalam penjualan tu. Contoh untuk Tesco Banting daripada 100 kg ni, 100 kg ni adalah daripada Encik Abu Bakar, cili merah dia grade A, berapa beg. Contoh untuk makluman, kita anggarkan satu beg bersamaan dengan 10 kilo. So dia ada 5 beg, 50 kilo. Okey, satu lagi cili merah grade B, untuk Siti Aminah cili merah pun sama. Okey. So daripada beg-beg ni, tuan-tuan sepatutnya daripada bilangan beg ni, bila tuan-tuan dah hantar komoditi ni ke Tesco Banting, Tesco Banting pun akan buat penilaian, kita panggil penilaian grading dia, sama ada dia reject atau tidak. So reject ni mungkin dari segi kandungan racun pada komoditi tu adalah tinggi, ataupun buah komoditi tu dah rosak atau sebagainya. So beg-beg yang tuan serahkan tu, tuan-tuan sepatutnya letakkan ID setiap beg tu lah. So untuk ID tu, daripada ID tu tuan-tuan boleh tahu reject daripada Tesco Banting tu adalah hasil daripada komoditi ahli yang mana. Okay? Contoh Tesco Banting reject 5 beg kerana mengandungi jumlah racun yang tinggi. So daripada 5 beg tu tuan-tuan boleh tahu dia datang dari ahli yang mana. Okay? Tu fungsi pecahan mengikut komoditi ni. Pecahan kuantiti mengikut ahli. Okay? So harap tuan-tuan faham kat sini apa fungsi dia. Okay? Semua kita nak jadikan sistem ni memudahkan tuan-tuan untuk track balik atau mengenal pasti balik semua jualan dan belian tu datang dari mana. Okay, so seterusnya jika data semua dah dimasukkan, tuan-tuan hanya tinggal klik pada daftar jualan lah. Okay, so seterusnya tuan-tuan akan dibawa kepada nota hantaran. Okay, harga belum dimasukkan, maksudnya proses dia pula kenapa harga belum dimasukkan ni, sebab tuan-tuan sekarang ni andaikan tuan-tuan dah daftar jualan ni tapi tuan-tuan belum dapat harga dari Tesco Banting ni. So maksudnya tuan-tuan boleh buat cetakan resit ni. Okay, buat cetakan resit ni, serahkan kepada pemandu yang akan menghantar komoditi tu ke Tesco Banting ni.
nanti dia akan buat catatan harga-harga yang dimasukkan tu. So nanti dari situ bila dia dah pergi dan dia dah balik dengan harga-harga yang dah ditetapkan oleh pembeli tu, nanti tuan-tuan akan tetapkan hargalah yang dimasukkan ke dalam jualan ni nanti. Okay? So proses dia tadi kita andaikan tuan-tuan dah asingkan semua komoditi, dah loading ke dalam lori, dan tuan-tuan dah buat jualan ni, dah masukkan data jualan ni, tuan-tuan dah buat cetakan, dah serahkan kepada pemandu ataupun pegawai yang terlibat lah, yang akan berurusan dengan Tesco Banting ni. So nanti kita akan, maksudnya tuan-tuan hanya perlu tunggu harga dari Tesco Banting sajalah untuk melengkapkan proses jualan ni. Okay? So kita andaikan sekarang ni kita dah dapat harga yang dibeli oleh pembeli tu, yang datang daripada sama ada tuan-tuan serahkan kepada pemandu tadi atau pegawai yang berurusan dengan Tesco Banting tadilah. So kita andaikan tuan-tuan dah dapat harga tu, tuan-tuan hanya perlu pergi balik ke senarai jualan tu. Okay, tuan-tuan hanya tinggal cari balik, pastikan tarikh hari tu adalah yang tepat, yang betul, ataupun tuan-tuan boleh buat carian pantas kat sini. So andai kata okay, Tesco Banting dah memberikan harga dia. Okay, so tuan-tuan hanya perlu tinggal kemaskini saja. Okay, kemaskini balik. So harga yang dia beri berapa? Okay, andai kata Tesco Banting membeli harga 1 kilogram untuk grade A cili merah adalah RM8. Okay, so harga dah dimasukkan kat sini. Dan juga grade B dia akan mengambil RM6. Andaikan sajalah. Okay. So tuan-tuan, harap tuan-tuan faham harga ni adalah harga yang Tesco Banting beli dari PPK lah, bukan harga yang kita akan tetapkan kepada pembeli nanti. Yang tu proses dia saya akan tunjukkan pada video yang seterusnya lah. Okay. So tuan-tuan akan perasan kat sini harga telah dimasukkan. Maksudnya pembelian Tesco Banting ni atau jualan kepada Tesco Banting ni telah pun lengkap. Okay, bila tuan-tuan buat cetakan semula, harga pun telah dimasukkan. Okay. So harap tuan-tuan faham. So saya ulang balik secara keseluruhan dia. Okay. Untuk proses jualan kepada pembeli, kita andaikan tuan-tuan dah buat pengasingan komoditi, jumlah ni untuk pembeli yang mana, jumlah ni untuk pembeli yang mana. So tuan-tuan dah daftarkan jualan, tuan-tuan dah cetak resit. So resit tu akan diserahkan kepada pemandu ataupun pegawai yang terlibat untuk jualan kepada pembeli itulah. So tuan-tuan hanya perlu tunggu maklumat jualan daripada pembeli itulah. Ada juga kes PPK yang sebelum dia hantar komoditi tu pun dia dah tahu harga yang akan dibeli oleh pembeli itulah. So tu bergantung pada macam mana PPK tuan-tuan berurusan dengan pembeli lah sebenarnya. Okay, yang ni saya just andaikan sahaja proses sebenar dia yang macam mana. Okay, so yang ni kita andaikan proses jualan ni telah pun selesai. Dan kalau tuan-tuan lihat pada senarai jualan, rekod dah dimasukkan lah. So untuk Tesco Banting saja kita dah menjual RM1,400. Okay, so saya try daftar satu lagi untuk orang perseorangan pula. Contoh untuk Encik Manaf ni, dia mengambil
cili merah grade A dengan jumlah 40 kilo. Kita andaikan 30 kilo lah. Okey, dia beli grade B 15 kilo. Okey, so ni pun sebenarnya tuan-tuan boleh masukkan atau biarkan kosong lah untuk pecahan komuniti ni. So bergantung pada PPK tuan-tuan sebenarnya. Okey, so kita dah andaikan kita dah dapat harga belian daripada Encik Manaf ni. Dia membeli dengan RM7.50 untuk grade A. Dan untuk grade B dia mengambil harga RM5.50. Okey. So untuk proses dia lebih kurang sama juga, cuma berbeza. Mungkin setiap pembeli tu harga dia adalah berbeza lah. Macam Tesco tadi dia beli RM8. Untuk Cik Manaf ni dia beli dengan RM7.50. So bergantung pada PPK tuan-tuan lah. Okey. So untuk Encik Manaf saja kita dah menjual RM307.50. Okey, so kalau tuan-tuan pergi ke pertubuhan peladang tuan-tuan ataupun tuan-tuan pergi ke pembeli. So untuk Tesco Banting harga dia, jumlah belian yang dia dah lakukan dengan PPK kita ni, kita dah tahulah sistem akan sentiasa mengemas kini data-data ni. Okey, so harap tuan-tuan faham, dan video seterusnya saya akan tunjukkan macam mana daripada belian ni tadi. Kalau tuan-tuan lihat, dia harga still belum dimasukkan, tapi jualan kita dah dapat harga. Okey, jualan kita dah dapat harga, tapi belian kita masih belum tetapkan harga lagi. So video seterusnya saya akan tunjukkan macam mana proses penetapan harga tu dilakukan. Okey, untuk itu setakat itu saja, kita bertemu pada video seterusnya.